Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Waalaikumsalam Syah. Selamat datang. Okey. Dah sarapan Syah Syah dah sarapan? Selamat berhujung minggu. Okey. Waalaikumsalam Puan Lia. Okey. Siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Ella. Saya lupa Puan Ella dari mana? Ipoh kan Puan Puan Ella. Hari ni tak kerja Puan Waalaikumsalam juga buat Dr. Muhammad Surya. Waalaikumsalam. Selamat datang Doktor. Okey, Alhamdulillah. Free pagi ni Doktor Semalam Doktor tak ada kan pagi kan? Alhamdulillah. Kita berpagi-pagi di hujung minggu. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah pukul 9 tepat kita sharp kita start lah. Okey. Lagi 1 minit insyaAllah. InsyaAllah pagi ni kita boleh tamatkan pengajian Iqra 5. Okey. Kalau sempat mungkin kita boleh masuk Iqra 6 terus pagi ni mungkin. Okey. Kalau tak ada apa-apa masalah, apa-apa isu, mungkin kita boleh terus masuk ke topik baru di Iqra 6. Mudah-mudahan. Jogging habis awal. Doktor. Alhamdulillah. Jogging kawasan rumah Doktor Itulah saya pun nak kena start jogging ni. Aduh, tapi tu ya cabaran tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mak. Waalaikumsalam. Mak dah sarapan Mak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, syap, tepat pukul 9 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dah kaku. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi. Betul lah, bertemu lagi kita. Buat kali pertamanya kita buat sesi live di hujung minggu Okey, alhamdulillah. So ini kira hari yang kedua lah kita buat sesi live di waktu pagi. Semalam hari yang pertama, Sabtu 9 pagi. Hari ni hari yang kedua lah kita live. Hari yang kedua kita live untuk sesi pagi, dan merupakan hari yang pertama lah kita live pada hujung minggu pada pagi Ahad. Alhamdulillah. Puasa, mak puasa lagi. Okey mak. Kita pun okey. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah pagi ni kita akan kembali menyambung bacaan di muka surat 27 Iqra' 5 pada pertemuan kita yang ke-42. Alhamdulillah. Pagi ni kita bertemu lagi pada sesi kelas kita yang ke-42 untuk kelas pengajian bacaan Iqra'. Okey. Dah masuk kelas yang ke-42 dah. Dah 42 kali dah kita live dalam sesi kelas pengajian bacaan Iqra' di sesi FB Live ini. Pagi ni dah masuk kali yang ke-42 kali. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita terus lebih lanjut, seperti mana biasa, saya mohon biasalah kan, bantuan, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Dua perkara yang saya mohon, bantuan dan juga sokongan. Yang pertama, cuma klik je button like kat bawah tu. Okey. Yang kedua, kita klik button share. Boleh share dekat wall kita sendiri, Facebook kita sendiri, ataupun boleh juga share di grup-grup yang kita dah join lah. Mungkin di grup, ada yang buat grup family di Facebook kan, grup family, grup kejiranan, grup schoolmate, university mate dan macam-macam lah, office mate dan macam-macam lah. Okey, dan grup-grup lain lah. Boleh sama-sama share. Mudah-mudahan kita boleh wawarkan lagi majlis ilmu kita. Ramai lagi boleh datang, join, dapat manfaat bersama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita terus bacaan kita pagi ni, saya nak dapatkan feedback. Saya rasa suara okey Cuma paparan muka surat 27 Iqra' 5 tu, saya rasa suara saya jelas. Biasanya daripada hari pertama kita live dulu pun tak ada isu suara lah. So saya rasa pagi ni suara pun alhamdulillah jelas Cuma saya nak dapatkan feedback, respon paparan muka surat 27 tu. Boleh saya dapat feedback. Mudah-mudahan tak ada berlaku lagi isu sebelum ni. Ada yang nampak separuh page, kan? Ada yang tak nampak full. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Fazlianti Rosli. Selamat datang. Alhamdulillah. Kita boleh siaran lagi pagi ni kan, di hujung minggu. Okey, boleh saya dapat feedback? Semua dah sarapan ada yang puasa lagi, macam mak saya. Ni mak saya, Puan Fazilah Hussein ni. Tu mak saya punya bonda. Mak tersayang, tercinta. Mak saya pun masih puasa lagi, tak habis. Saya pun tak habis lagi pun kan. Saya pun masih ada beberapa hari lagi. Okey. Jelas kedua-duanya. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih. Suara jelas. Paparan skrin pun jelas boleh saya dapat 1-2 feedback lagi. Dr. Sedia biasa okey. Tuan Ham tak ada pagi ni biasanya sahabat kita daripada Kota Kinabalu, Tuan Ham, biasa tak nampak full. Ada seorang dua lagi biasa kadang nampak separuh kan. Saya rasa yang lain okey semua Kalau semua okey, saya boleh dapat 1-2 feedback lagi. Kalau okey, kita terus sambung bacaan kita di muka surat 27 Iqra' 5, insya-Allah.
Saya baru dapat info daripada grup WhatsApp. InsyaAllah petang ni pukul 3 katanya. Pengumuman rasmi oleh Yang Amat Berhormat kita punya Perdana Menteri kan, tentang PKP ni lah, sama ada ditamatkan ke ataupun disambung ke, dilonggarkan ke, diketatkan ke, sama-sama lah kita nantikan pukul 3 petang nanti insyaAllah. Info saya baru dapat tadi dekat grup WhatsApp. Katanya pukul 3 petang nanti akan ada pengumuman rasmi oleh kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa-apa pun kita doa yang terbaik lah, kita mohon daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah gunakan kebaikan, kerahmatan kepada kita semua insyaAllah, mudah-mudahan. Okay? Apa yang berlaku tu ada banyaklah hikmahnya. Kan, apa yang berlaku tu banyak hikmahnya. Okay, Alhamdulillah. Puan Ella, clear Alhamdulillah. Cik Muhammad Syarif pun okey, Alhamdulillah, terima kasih. Okey, so kalau okey kita terus sambung bacaan. Pagi ni kita akan menyambung bacaan di muka surat 27. Muka surat 27 Iqra' 5 pada pertemuan kita yang ke-42 kali pagi ni. Pagi ni kita dah masuk kali yang ke-42 kali kita bersiaran. Okey. So ini merupakan topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk buku 5, untuk buku Iqra' 5. Okey. InsyaAllah kita cuba tamatkan pengajian ataupun bacaan Iqra' 5 pagi ni. Kalau sempat, kita mungkin sempat masuk Iqra' 6, ataupun kalau tak sempat, kita akan sambung bacaan di buku baru, topik baru Iqra' 6 malam nanti kalau tak sempat lah. Okey, bergantung pada keadaan nanti. Okey. Okey, Pak Tam Zul. Clear Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tam. Pak Tam first time Pak Tam Saya baru kali pertama nampak nama Pak Tam muncul dekat ruangan komen selamat datang saya ucapkan. Cik Muhammad Syarif pun saya rasa tak perasan pula. Saya rasa first time juga kot kalau first time saya ucapkan selamat datang ke sesi FB Live kita ni. Okey. Ini sesi yang ke-42 kali lah kita live. Okey. So, hari ni kita akan tengok bacaan ataupun hukum bacaan mat, hukum bacaan panjang. Sebelum ni kita dah tengok masa kita di Iqra' 2 dan juga di Iqra' 3, buku Iqra' 2 dan juga buku Iqra' 3. Kita dah tengok hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat 2 harakat. Okey, dalam buku 2 dan buku 3 dulu. So, kadar bacaan panjang 2 harakat. Kemudian masa kita dalam buku, kita di buku 5, buku 5 ni lah. Masa kita di awal buku 5 itu hari, saya rasa minggu lepas kita baca hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat. Mat tu maksudnya bacaan panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey. Tu yang kedua. Mula dulu masa Iqra' 2, Iqra' 3 kita dah sama-sama baca, dah sama bincang, bahas, dan kita dah sama-sama sebut bagaimana nak membunyikan hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat 2 harakat. Okey, minggu lepas tak silap saya, masa kita di awal buku 5 Iqra' ni, kita dah pula jumpa dan dah sama-sama baca kaedah nak membaca dan membunyikan hukum mat ataupun hukum bacaan panjang 5 harakat. So pagi ni apa yang kita akan baca sama-sama insya-Allah, hukum bacaan mat ataupun hukum bacaan panjang 6 harakat. Ini saya sebut hukum bacaan mat mandatory. Betul ayat saya perkataan saya guna tu mandatory. Maksudnya ini adalah hukum bacaan yang wajib dibaca dengan kadar 6 harakat, tiada pilihan. Macam sebelum ni kita jumpa ada hukum mat, hukum bacaan panjang yang kita boleh baca 4 ataupun 5. Ada option lah 4 ataupun 5. Tapi yang cantiknya kita baca 4. Tapi kalau baca 5, lajak sampai 5 harakat, masih boleh diterima, tak ada masalah. Sebab ada khilaf ulama kat situ. Ada juga masa kita di awal buku 5 itu hari, kita ada jumpa satu bacaan mat yang berlaku ketika waqaf. Bila berhenti je dia jadi mat. Hukum bacaan mat yang bila berhenti kita boleh baca dia dengan kadar 2 harakat boleh, 4 boleh, 6 boleh. So ada pilihan. Nak baca dengan 2 boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Ada pilihan. Okey. Hukum bacaan mat yang berlaku ketika waqaf. Tu bila waqaf. Okey. Tapi yang pagi ni yang kita akan sama-sama baca, ia ni hukum bacaan mat mandatory, wajib dibaca dengan 6 harakat. Tadi tak ada pilihan. Kurang 6 harakat tak boleh, lebih pun tak boleh. So diwajib dibaca dengan 6 harakat dah lebih kurang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Yusuf Ali, sahabat kita dari Bandar Baru Bangi. Waalaikumsalam Cik Hamzah Muhyiddin. Selamat datang Cik Hamzah. First time Cik Hamzah baru nampak. Kali pertama saya nampak nama Cik Hamzah. Waalaikumsalam juga buat
Encik Selamat Haji Ismail. Oh, Pro 2. Oh, Salesman Pro 2 Cik Selamat nanti kita boleh recommend kawan-kawan kita nak beli Pro 2 kan. Saya tengok Pro 2 apa baru Beza Beza Pro 2 baru, Beza ni cantik juga Okey. Dah lah, sekarang ni cukai jualan kosong, free tak ada cukai jualan saya promote Cik Selamat punya business sikit. Okey. Mohon ikut kelas. Boleh dipersilakan. Selamat datang saya ucapkan buat Cik Selamat. First time Cik Selamat first time saya nampak nama Cik Selamat. Cik Hamzah, tadi ada kita beberapa orang lagi, Cik Pak Tam kan. Cik Selamat datang saya ucapkan. Okey. Kita terus refer ke muka surat 27 Iqra' 5. Okey. Ini topik yang terakhir untuk Iqra' 5 pagi ni. Okey. So, hukum yang berlaku apabila nampak ada dua tanda bacaan. Ini adalah tanda bacaan. Okey. Untuk mudah kita nak identify, kita nak cam, nak apa nama sebut nak spot kita nak kenal pasti di mana berlakunya hukum ini. Okey. So, ini dia punya tanda dia, iaitu apabila berlaku pertemuan. Ini tanda dia punya tanda dia. Okey. Bukannya sebab berlaku hukum bacaan. Okey. Ini tandanya. Tanda ni bila kita jumpa, saya fokus pada tanda. InsyaAllah di masa akan datang, dalam sesi kelas tajwid yang saya plan saya akan buat akan datang, itu kita cerita lebih detail lah. Ni kita fokus kepada tanda bacaan. Sebab untuk Iqra' punya syllabus, kita fokus kepada kaedah menyebut. Kaedah menyebut, membunyi, membacakan huruf-huruf hijaiyah tu dengan bacaan yang betul dan tepat. Kita fokus pada situ. Dalam sesi tajwid akan datang, yang saya plan kita akan buat di masa yang akan datang, InsyaAllah. Itu kita akan fokuskan lebih kepada teori dan juga teknikal lah. Apa nama hukumnya, bagaimana hukum tu berlaku kan. Okey, hari ni kita fokus kepada kaedah menyebut. Okey. Apabila kita jumpa, saya panggil misai ni kita dah jumpa misai sebelum ni. Misai sebelum ni kita jumpa, kita baca dia 4 harakat, boleh pergi lajak maksimum sampai 5 harakat. Okey. Itu dalam kes kita jumpa misai yang biasa. Misai yang biasa ni misai biasa juga. Cuma apabila kita jumpa tanda misai ataupun tanda bacaan panjang ni diikuti dengan tanda sabdu, maka di situ huruf yang terlibat wajib kita baca dengan kadar 6 harakat. Wajib kita baca dengan kadar 6 harakat. Bila kita jumpa misai ataupun bila kita jumpa misai diikuti dengan sabdu. Misai berpasangan dengan sabdu. Okey. Boleh Itu dia punya tanda, dia indikator dia untuk kita cam. Contoh dalam perkataan ni yang selalu kita baca dalam solat, waladdo. Okey. Waladdo, do baris atas. See? Lepas huruf dha ada alif, atas alif tu adanya misai. Maksudnya nak menunjukkan dha itu yang kita wajib baca dia panjang lebih 2 harakat. Tanda misai ni adalah tanda yang bermaksud huruf tersebut wajib kita baca dengan kadar lebih 2 harakat. Saya ulang Ada jumpa je misai, maksudnya huruf sebelum misai tu adalah huruf yang kita wajib baca ataupun panjangkan bacaannya melebihi 2 harakat. Mesti lebih 2 harakat. Okey. Kemudian lepas misai diikuti dengan tanda sabdu ataupun tanda tasydid Okey. Bila ada jumpa je sabdu ni ataupun tasydid selepas tanda bacaan panjang ni, misai ni, maka di situ berlakunya hukum yang kita namakan sebagai mad lazim. So huruf tersebut wajib kita panjangkan dia, wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Sebelum ni pada muka surat serupa muka surat yang awal Iqra' 5, muka surat 6, 7 macam tu, kita jumpa tanda bacaan misai yang sama tapi tidak diikuti dengan sabdu. Lepas tanda misai tak ada tanda sabdu, yang itu kita baca dia dengan 4 harakat, maksimum boleh pergi sampai 5 harakat. Okey, saya tunjuk kita rujuk muka surat sebelah yang kita dah sama-sama baca malam tadi. Contoh, kita ambil satu contoh. Okey, tanda misai. Selepas tanda misai ada huruf hamzah bagi bawah, tak ada sabdu. So ini 4 harakat. Okey. Seterusnya kita jumpa misai sebelum nun bagi atas. So na ni wajib baca panjang lebih 2 harakat. Lebih 2 harakat Selepas misai tak ada sabdu, tak ada sabdu. So maksudnya kat sini na ni kita baca dia dengan kadar 4 harakat. Okey. Ada lagi tak contoh lain? Okey, 2 contoh. Okey, satu lagi. Okey. Huruf ha baris atas, selepas dia ada alif, lepas tu ada misai. Maksudnya ha itu, huruf ha baris atas tu kita wajib baca ataupun panjangkan bacaan huruf ha yang berbaris atas dengan kadar lebih 2 harakat. Lebih Kalau tak ada bacaan, tak ada tanda misai,
Okey, tak ada misai, cuma ada alif saja, maka ha itu kita baca dia dengan kadar 2 harakat sahaja. Saya ulang Sekiranya ada huruf alif, okey, huruf alif yang tak ada baris ataupun huruf alif yang tidak bertanda tanpa misai. Misai tak ada. Ada huruf alif yang tak ada tanda ataupun huruf alif yang tak ada baris. Kemudian misai tu tak ada. Apa maksudnya? Huruf sebelum alif tersebut wajib kita baca dengan kadar 2 harakat. Okey, jelas Okey, ni dia punya tanda bacaan lah. Saya fokus tanda bacaan supaya kita boleh cam kat mana nak baca 2, kat mana kita kena baca panjang dia 4 harakat, kat mana kita kena baca dia panjang 6 harakat. Okey? Itu yang pertama. Kalau kita jumpa alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya yang tak ada sebarang tanda, tak ada sebarang baris, maka huruf sebelumnya kita wajib baca dia dengan kadar panjang 2 harakat. Okey, yang pertama. Yang kedua, apabila kita jumpa huruf alif, huruf waw ataupun huruf ya yang tak ada tanda juga, tapi atas huruf alif, waw, ya tu ada, dia tak ada tanda baris, tapi ada tanda panjang, ada misai, maka huruf sebelumnya kita wajib baca dengan kadar 2 harakat sekiranya lepas misai tu tak ada jumpa tanda sabdu, baris sabdu, tanda sabdu. Okey, saya ulang sekali lagi supaya kita jelas sebelum tu saya jawab soalan. Cik Amran dah masuk ke? Cik Amran tak ada lagi, Puan Ella. Okey, Puan Ella cari Cik Amran Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Mariam, selamat datang. Okey. Selamat datang. Cik, siapa lagi ni? Cik Fauziah Okey, selamat datang juga Cik Fauziah. Is watching tulis kat sini Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila kita jumpa huruf alif, waw, ya yang tak ada baris, okey, yang tak ada baris, tapi atas huruf alif, waw, ya yang tak ada baris tu ada misai. Okey, ada misai. Kemudian lepas misai tu tak ada sabdu, tak ada tanda sabdu, maka huruf sebelum misai tu, dalam contoh ni huruf ha, wajib kita baca dengan kadar 4 harakat, maksimum boleh pergi sampai 5 harakat. Okey, jelas saya nak, itu situasi yang kedua yang kita dah baca minggu lepas, tak silap saya. Yang kita akan baca pagi ni pula, apabila kita jumpa huruf alif, ni huruf alif kan, ataupun huruf waw ataupun huruf ya yang tak ada baris, tapi di atas huruf alif, waw, ya yang tak ada baris tu ada misai. Lepas misai tu pula ada huruf yang bersabdu, huruf apa tak kisah, ada sabdu. Maka huruf sebelum alif ataupun huruf sebelum misai wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey, 6 harakat. Itu yang pertama. Saya ulang apabila kita jumpa huruf alif, huruf waw ataupun huruf ya yang tiada baris, tak ada baris alif, waw, ya tu, tapi ada misai di atas huruf alif, waw, ya tu. Kemudian lepas misai ada huruf yang ada sabdu, huruf apa tak kisah, janji ada sabdu, maka huruf sebelum misai ataupun huruf sebelum alif, waw, ya tu, macam dalam contoh ni huruf dha, wajib dibaca dengan kadar panjangnya 6 harakat mandatori, tak boleh kurang. Okey, yang pertama. Yang kedua, disebabkan oleh adanya tanda bacaan sabdu, maka lepas kita baca huruf dha dengan kadar 6 harakat, kita perlu tekan bacaan di atas huruf yang bersabdu. Tekan dan lepaskan sekiranya huruf yang bersabdu tersebut adalah huruf yang bukan huruf nun dan mim. Contoh, dalam contoh ni yang selalu kita baca dalam surah Fatihah yang kita baca hari-hari dalam solat, waladha, kita panjang waladhalin. Tekan lam, lepas 2 step. Tapi kena panjangkan dulu 6 harakat. Cukupkan 6, baru tekan dan juga lepas. Sebab bacaan ataupun kaedah membaca huruf bersabdu, kita perlu tekan dan lepas sekiranya huruf sabdu tersebut adalah bukan huruf nun dan mim. Sekiranya huruf sabdu tersebut adalah huruf mim, contoh dalam contoh yang ni, ataupun huruf nun, ada 3 step yang kita perlu buat. Baca ta ni dengan kadar 6 harakat. Kenapa ta kena baca 6 harakat? Sebab lepas ta ni punya tanda kita tengok tanda dia. Lepas huruf ta baris atas ada misai, kemudian lepas misai ada sabdu, maka ta tu kita kena baca 6 harakat. Dari segi tandanya lah. Okey. Kemudian ta kita baca dengan kadar panjang 6 harakat, lepas 6 harakat tekan pada huruf mim sebab mim ada sabdu. Step pertama. Step kedua, lepas tekan kena dengung sebab mim sabdu dengan nun bersabdu, kita perlu dengungkan. Lepas dengung kita lepaskan bacaan dengan huruf yang dengan baris di atas huruf mim ataupun nun tersebut. Okey, boleh Okey, sama-sama kita baca surah ni. Cuma hati-hati. Contoh macam dalam surah Fatihah ni, kesilapan yang biasa berlaku 2. Satu, dha tak cukup kadar 6 harakat. Yang pertama. Yang kedua, lam tidak ditekan. Tidak ditekan bacaan, tidak disyidahkan. Waladhalin. Tidak tekan atas lam. Lam tu sentuh dan lepas. Sentuh lam terus lepas.
So itu kadar bacaan yang tak tepat. Kena tekan sebab lam tu bersabdu. Waladdallin. Harap jelas Saya tekan lam baru lepaskan. Jangan sekadar menyentuh makhraj lam. Tak boleh sentuh. Dia perlu tekan sekejap, lepas. Sebab lam tu bersabdu. Okey. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Pada ayat yang pertama. Baris yang pertama. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jaga dua benda yang kita perlu jaga. Jaga, maintain. Jaga, cukupkan kadar panjangnya 6 harakat. Kemudian tekan atas huruf yang bersabdu. Dan lepaskan dengan baris tersebut. Kalau huruf bersabdu tu mim ataupun nun, maka tambah lagi satu step. Tekan, dengung dan lepaskan dengan barisnya. Okey? Okay, kita baca sama-sama insya-Allah. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Okey, ni kita jumpa misal yang pertama Lepas misal tak ada sabdu. Okey, ja ni dia baca dengan 4 harakat. Okey, 4 harakat. To lepas misal ada sabdu. Yang ini 6. So pastikan. So ada dua kadar harakat yang berbeza dengan tanda bacaan misal yang sama. Ja ada misal, ni pun ada misal. Cuma ni misal tanpa sabdu 4 harakat. Misal diikuti dengan sabdu 6 harakat. Bezakan 4 6. Jelas sekali 2 sebab ada alif pendek. Nampak? Kita ada 3 kadar. 2 ada yang kadar bacaan mad, kadar bacaan panjang. Okey, yang pertama yang paling pendek, bacaan panjang yang paling pendek 2 harakat, 4 6. Okey, kita nak jaga So jelaskan bunyi kadar 2 4 6 tu biar ada perbezaan, jangan bunyi lebih kurang je. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi insya-Allah. Ja'atit tammatul kubra. Okey, 4 6, kemudian dengung, tekan, dengung, lepaskan 2 harakat. Sekali lagi kita baca. Ja'atit tammatul kubra. Okey, boleh follow Okey, seterusnya ayat yang kedua. Inna ma'al usri yusra. Okey, ini tak ada hukum bacaan panjang Okey, kita pergi pada ayat yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh Okey, seterusnya. Al-haqqatu mal-haqqah. Okey, kenapa baca al? Sebab alif topi pertama sekali dia duduk pada permulaan bacaan ataupun duduk sebagai ataupun pada kedudukan yang pertama, huruf yang pertama dalam ayat. Kemudian diikuti dengan lam, maka alif topi ataupun hamzah wasal tersebut kita baca terus dengan baris atas. Alif topi ataupun hamzah wasal yang berpasangan dengan lam pada permulaan bacaan ataupun pada permulaan ayat, kita baca dia terus direct dengan baris atas. So lam mati al. Ha 6 harakat misal diikuti dengan sabdu ha 6. Ha ni pun 6. Lepas tu ta bulat, bila waqaf kita tukarkan dia bacaan menjadi bacaan huruf ha mati, ha sakinah. Haqqah. Boleh? Okey, sama-sama kita baca sekali lagi. Jaga kadar baca panjang-panjang, kemudian tekan. Okey. Panjang cukup 6 baru tekan. Jangan cepat sangat nak tekan. Al-haqqatu tak cukup. Ataupun al-haqqatu tak cukup. Cukup completekan kadar panjang 6 baru tekan atau huruf qaf yang bersabdu. Ini pun sama. Okey, sekali lagi kita baca. Al-haqqatu mal-haqqah. Okey. Boleh seterusnya ayat yang berikutnya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ 6 tekan takhah. Yang ni 4 sekali lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Okey, saya cuba baca dengan tempo yang perlahan supaya kita boleh follow sama-sama insya-Allah Seterusnya. Wal amru yawma idzil lillah. Okey, ini tak ada kadar baca 6 harakat Tak ada. Seterusnya, wa kulu mir rizqi. Okey, seterusnya. Wala tahaddun. Boleh jaga ha panjang 6 harakat. Cukup 6 barulah tekan atas huruf bersabdu iaitu huruf dha. Okey.
Ya, okey. Kemudian jaga juga ni antara huruf-huruf yang biasa berlaku kesilapan. Wala la bukan wala. Ada baca dengan lam tu tebal bunyinya. Wala bukan la tapi la. Jaga lam tu nipiskan. Ini kesilapan yang kadang-kadang berlaku tanpa kita sedar, dia terlepas. La. Kadang la, kadang la kan. So hati-hati. So bila saya sebut, maksudnya kat situ tempat yang biasa berlaku kesalahan bacaan, so kita boleh perlu lebih berhati-hati. Kita kena alert lah. So la. La bukan la. Ta bukan ta. Kadang wala ta. Bukan wala tapi wala. Bukan ta tapi ta. Wala taha. Taha. Bukan ta tapi ta. Bukan ha tapi ha. Hati kan. Kadang-kadang jadi dibaca dengan tebal semua. Wala jadi wala. Ta jadi ta. Ta. Ha jadi ha. Wala taha. Wala taha. Nampak perasan okey, so nipiskan dia. Wala taha. Hati-hati nampak simple aja. Kadang mudah je berlaku kesalahan tu. Tanpa kita baca, tanpa kita perasan kan. Tanpa kita perasan. So ini huruf-huruf yang dibaca dengan nipis. Okey. Sekali lagi, dha memang tebal lah. Dibaca dengan tebal lah. Okey. Wala tahaddun. Okey, boleh seterusnya. Bal huwa khairul lakum. Okey, lakum bukan lakum. Khairul bukan khairul, bukan rol. Ni pun satu. Sebab kita punya lidah kita lidah Melayu kan. Kum jadi kum. Rule jadi roll. Khairul lakum. Kum kembang punya kum dia. Hati-hati. Bukan kum tapi kum. Bukan roll tapi rule. Boleh sekali lagi. Bal huwa khairul lakum. Okey. Seterusnya. Asyaitanu sawwala lahum. Ni pun sama. Hum bukan hum. Ni pun sama. Kenapa baca ash? Hamzah wasal ataupun alif topi duduk pada permulaan bacaan, permulaan ayat. Dia ikuti dengan lam, terus baca dengan baris A. Lam tak ada baris so lam ni skip, lompat. A terus pergi kepada huruf shin yang ada sabdu. Asya. Lam tak ada fungsi lah. Lam tak ada bacaan. Beza dengan yang tadi, yang atas ni. Sebab lam tu ada baris mati. So kita baca A, lam mati. Al. Yang ni, lam tak ada baris. So ash terus ke huruf shin bersabdu. Okay, jelas sebab ada yang confuse kat sini. Okay, boleh sekali lagi kita baca. Asyaitanu sawwala lahum. Okey, seterusnya. Selamat datang Puan Rosyada. Puan Rosyada dari Puncak Alam. Sahabat kita daripada Puncak Alam. Okey. Okey, selamat datang. Okey, seterusnya. Wa inna lanahnu saffun. Okey. Okay, boleh Khusus kat sini kita ada satu sabdu ataupun tasydid atas huruf nun. So kena tekan, kemudian dengung, kemudian lepaskan dengan baris dia. Ini sabdu atau huruf soft atau huruf sod tekan dan lepas. Okey, tekan dan lepas. Nuso, tak ada dengung lah. Yang ni tekan, in, dengung, lepas. Yang ni sebab dia bukan nun dan mim, so tekan dan juga lepas. 2 step je. Nuso. Yang ni tekan, dengung, lepas. 3 step. In, lepas, na. Okey. Kemudian huruf fa yang last kali. Sabdu yang last kali. Sama juga sebab dia huruf fa, bukan mim ataupun nun. So tekan dan lepas. Okey, tapi dengan syarat so ni mestilah menepati keadaan bacaan 6 harakat dulu. Cukup 6 harakat barulah kita tekan pada so. Sofun. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa inna lanahnu saffun. Okey, cukupkan 6 harakat Okey, seterusnya. Wallahu waliyul muttaqin. Okey. Ayat berikutnya. Allazi yad'ul yatim. Okey, seterusnya.
Innahu kana minadh-dhallin. Okey, serap pula suara saya pagi ni. Okey, jaga dengung 2 harakat, dhon 6 harakat, tekan atas huruf lam. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Innahu kana minadh-dhallin. Okey, boleh Okey, alhamdulillah kita habis baca muka surat 27. Kita sambung bacaan di muka surat 28. Okey, dengan topik yang sama. Ni topik yang sama. Sebab ni topik last dah untuk Iqra 5. Okey. Masih lagi dalam topik kadar bacaan 6 harakat. Okey. Bagi tuan-tuan yang dah pernah belajar tajwid advance, ini hukum ni dinamakan mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim 6 harakat. Kalimi sebab dia berlaku dalam bacaan panjang tu, berlaku dalam kalimah, dalam perkataan, dalam words. Kemudian mutsaqqal. Kenapa nama mutsaqqal? Sebab ada sabdu, perlu tekan, perlu diberatkan bacaan tu. Sebab tu nama mutsaqqal. Nanti kita akan tengok ada satu lagi mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim 6 harakat juga tapi dibaca dengan lembut dan ringan. Mukhaffaf. Mukhaffaf. Okey. Mukhaffaf sebab tak ada sabdu. Itu beza dia. Sebab tu saya highlight. Kena tekan betul-betul. Sebab ada yang tidak menekan bacaan pada huruf yang bersabdu selepas dibaca panjang 6 harakat. Okey. Okey, seterusnya kita baca. In aradna illal husna. Okey, boleh Okey, ni tak ada bacaan 6 harakat Okey. Inna ila rabbika ruj'a. Okey, sama-sama kita baca ayat berikutnya. Was-saffati saffa. Okey, hati-hati, ada 3 huruf bersabdu, 3 huruf tasydid. 1 sad, fa dengan fa. Tak ada nun, tak ada mim. So tak ada dengung kat sini Cuma yang nak jaga ini je. Tekan pada huruf fa hanya selepas sad itu kita baca cukup dengan kadar 6 harakat. Cukupkan 6 harakat tu baru tekan. Jangan cepat sangat. Okey. Sekali lagi kita baca. Was-saffati saffa. Okey, fa kita wakaf dengan 2 harakat Seterusnya. Faz-zajirati zajra. Okey, seterusnya. Wa kafa billahi syahida. Okey, boleh follow Okey, ayat berikutnya. Wal mu'tafikata ahwa. Ayat berikutnya. Nisa'ukum harthul lakum. Okey, jaga sa ni 4 aja 4. Maksimum pun boleh pelajak sampai 5, tapi jangan sampai 6 harakat sebab dia cuma ada tanda misai tanpa sabdu. Kalau misai diikuti dengan sabdu, barulah wajib dibaca 6 harakat. Okey, sekali lagi kita baca. Nisa'ukum harthul lakum. Okey, seterusnya. Mata'allakum wali'an'a. An tanpa dengung Mata'allakum wali'an'amikum. Okey, sekali lagi. Mata'allakum wali'an'amikum. Okey. Boleh Okey, seterusnya. Fuddilu biraddi rizqihim. Okey, jaga ra 6 harakat. Macam mana nak cam? Ada misai diikuti dengan sabdu 6 harakat. Atau tekan pada da. Ayat ni ada yang terlepas pandang. Di kita wajib baca dia dengan 2 harakat sebab lepas da bagi bawah adanya huruf ya yang tak ada baris, tak ada tanda. Ni kenapa berlaku lepas pandang? Sebab dia kata ya tak ada titik. Ramai. Habis tu ya ni tak ada titik, tak kisah. Ya yang bentuk, saya selalu sebut saya ulang lagi pagi ni. Ya dalam bentuk original dia, dalam bentuk original form ni, dia tak kisah ada titik ke tak ada titik ataupun tak ada titik, tak kisah.
Melainkan dia dalam bentuk mangkuk tu kan. Macam dalam bentuk macam ni, dia kena ada titik lah. Sebab kalau tak ada titik, ataupun salah titik, kurang titik, dia jadi huruf lain. Tapi huruf ya yang dalam bentuk original ni, dia ada titik ke tak ada titik ke, dia tetap berfungsi sebagai huruf ya. Sebab tidak ada huruf lain yang menyerupai huruf ya. Kalau macam ni ada huruf lain yang menyerupai huruf mangkuk ni. Sebab tu dia kena wajib ada titik. Kalau bentuk macam ni tak perlu. Okay, so ramai yang menyangka bila huruf ya tak ada titik maka dia tak ada fungsi. Tak, dia berfungsi pada bacaan. So ini dia berfungsi sebagai ya mat lah. Ya bacaan panjang, memanjangkan bacaan huruf da yang berbaris bawah. Okay, sama-sama kita baca. Sama-sama kita ulang. Sekali lagi. Fuddilu biraddi rizqihim. Okay, seterusnya. Ala innaha qurbatul lahum. Okay. Seterusnya. Qul adzakarain. Qul yang panjang. Berapa panjang? 6 harakat. Sebab nak cam dia, nak kenal pasti dia, lepas huruf hamzah bagi atas lepas tu ada misai, lepas tu ada sabdu. So 6 harakat situ. Kemudian jagalah sekali. Zakara. Ra 2 harakat, ra 1 harakat aja. Semalam kita dah cerita Ra 1 harakat aja. Yang panjang tu bunyi ya tu. Ra, roin. Ada yang baca roin. Salah. Ataupun ada bunyi panjang kat nun. Roin pun salah. Yang panjang dekat ya. Berapa panjang? 4 harakat. Yang eloknya 4 harakat. Roin. Okey, sekali lagi kita baca. Kita ulang. Qul adzakarain. Okey, boleh Ini 6, ini 4. Okey, seterusnya. Innallaha ma'as sabirin. Okey, berikutnya. Allahu khairun amma yushrikun. Okey. 6 harakat, kun 4. Okey. Jaga kenapa dibaca 6? Dia punya indikator dia, signboard dia, tanda dia, lepas hamzah bagi atas ada misai, lepas tu dia ikuti dengan sabdu. So 6 harakat. Ni pun ramai yang terlepas ni. Ramai baca dengan 1 harakat. Allahu. Dah salah dah. Sebab itu ada berlaku hukum mat lazim kat sini. Okey. Okey, sekali lagi kita ulang. Allahu khairun amma yushrikun. Okey. Seterusnya. Wa annallaha tawwabun hakim. Okey, seterusnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, seterusnya. Qul atuhajjunana fillah. Okey, serap pula. Sekali lagi Qul atuhajjunana fillah. Okey. Boleh Okey, insya-Allah kita sambung. Lagi muka surat 29. InsyaAllah kita cuba habiskan Iqra' 5 ni lah pagi ni. Okey. So malam nanti sesi kelas kita pukul 9 malam. Kita boleh masuk pelajaran baru di buku baru Iqra' 6 insyaAllah. Okey. Penilaian untuk buku 6. Ini penilaian ataupun kita panggil latihan pengukuhan lah. Apabila sudah lancar dan betul, bolehlah dipindahkan kepada buku 6. InsyaAllah kita habiskan Iqra' 5 ni. Ada 2 page yang last. InsyaAllah malam nanti kita akan mulakan dengan buku 6, buku Iqra' 6 dengan topik baru insyaAllah yang lebih menarik insyaAllah. Okey. Sama-sama kita baca. Okay. So dalam 2 page yang terakhir ni dikumpulkan, digabungkan, dikombinkan semua hukum-hukum bacaan yang kita dah pelajari bersama-sama, yang kita dah baca sama-sama sepanjang kita membaca buku Iqra' 5 ni. Dia kombinkan semua kat sini lah. Okey. Okay, sama-sama kita baca insyaAllah. La ilaha illallah. Okey, berikutnya.
Muhammadur Rasulullah. Okey. Nak saya ingatkan lagi sekali, khususnya buat tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat yang baru first time hadir ke sesi FB Live kita ni, sekiranya ada sebarang kemusykilan ke, ada persoalan ke, ada sebarang isu ke, ataupun ada special request untuk saya ulang ke, terang balik lagi sekali ke, okay, boleh terus aju dekat ruangan komen. InsyaAllah kita cuba bantu setakat yang termampu, insyaAllah. So tak perlu segan lah. Kalau ada persoalan ke, boleh terus direct je tanya. InsyaAllah kita cuba bantu tu. Okay, seterusnya. Yang ni panjang Okay. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Okay, seterusnya. Wa yu'tunaz zakah. Okay, seterusnya. Innal fadla biyadillah. Jaga doi. Fadla. Jangan fad. Jangan dibaca fad. Itu dah mengkolkolakan huruf yang bukan huruf kolkolah. Fadla. Sekali lagi. Jaga dengung. 2 harakat. Innal fadla biyadillah. Okay, seterusnya. Likulli awabin hafiz. Seterusnya. Wa huwal latiful khabir. Okay, seterusnya. Inhum illa yadhunnun. Seterusnya. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Okay, jaga 4 rakaat sini 4 bukan 6 Sawa'il. Sekali lagi. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Okay, seterusnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ni familiar kan? Biasa baca ayat lazim Hum ashabul mash'amah. Okey, seterusnya. Narullahil muqadah. Allah, jaga. Lam tebal, kemudian 2 harakat pada lafaz nama Allah. Okey. Narullahil muqadah. Okey, ni topik kita semalam malam tadi cara membaca huruf lam pada lafzul jalalah, pada nama Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Okey, alhamdulillah kita pergi kepada muka surat yang terakhir pagi ni, insya-Allah. Okey. Muka surat 30 page yang terakhir pagi ni. Okey. Okey, jaga ayat-ayat panjang semua okey. So ambil nafas panjang-panjang sikit. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, boleh okey. Kita ulang sama. Ada 2. Satu sabdu pada lam, tekan lepas. Sabdu tanun, tekan, dengung dan lepaskan. Okey. Itu aja yang kita nak. Dan diwarnakan dengan warna merah tu. Okey. Okey, sekali lagi kita ulang. Sama-sama kita baca. Boleh sama-sama kita baca Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, boleh kita pergi pada ayat berikutnya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Okey, 4 harakat. Ni 4 harakat. Okey, ada satu sabdu tamim dengung fum. Lepas tu tekan pada ra, mir ra. Ra tekan pada ba pula, rabbika. Okey.
Yang ni tekan lepas pada ra, mirra. Ra pula tekan pada ba, rabbika. Yang ini je dengung. Sebab sabdu tamim. Fum. Okey, boleh itu tempat-tempat yang kita nak kena berikan perhatian lebih. Sebab ni tempat-tempat yang biasa berlaku kesalahan bacaan lah. Okey, sekali lagi kita ulang sama-sama. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Okey, boleh Okey, seterusnya ayat yang ketiga. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Panjang nafas nak pakai ni. Okey, lu ni 4. Kemudian ada dengung pula atas nun sabdu 2 harakat. Tekan dengung 2 harakat, lepaskan na. Ha ni 4 harakat. Okey, panjangnya ha. La 4 harakat. Jaga la nipis. Ha ula, bukan ha ula, bukan la. Okey, la ha ula ila dha. Dha 6 harakat pula. Macam mana nak cam, nak spot, nak identify, kena pasti ada misai lepas dha, kemudian ada sabdu. Dha 6. Okey, so 6. Sini dha 6, la 4, ha 4, inna dengung 2, lu 2. Lu 4, sorry. So banyak nafas nak pakai. So hati-hati Ada tempat yang kita nak kena jaga dengung, ada tempat yang kita nak jaga kadar panjang harakatnya. Tak termasuk lagi yang 2 harakat. Za 2 harakat. Sebab ada alif, tak ada tanda. Okey, ada lagi tak yang 2 harakat? Ni last sekali 4 harakat pula. Lun. Okey. Okey, sekali lagi kita ulang. Ambil nafas panjang-panjang. Banyak nafas kita nak pakai. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Saya pula terpancit. Okey. Saya pula terpancit. Lung tak cukup 4 harakat. Sekali lagi kita ulang Sebab bila kita baca slow, saya cuba slow down, tu nak nafas jadi tak cukup tu kan. Kalau kita baca dengan kadar biasa. Okey. Saya cuba baca kadar biasa وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Okey. Itu kadar bacaan biasalah. Tadi saya baca slow kan. Slow supaya boleh kita sama-sama follow. Tapi nafas pula tak cukup. Okey. Tengah-tengah semput ni kan. Okey. Boleh boleh follow Okey, seterusnya ayat yang berikutnya. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Boleh follow sekali lagi kita baca. Okey. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Okey, boleh seterusnya. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Okey, kun 4 harakat. Jaga sini yadha. Jaga jangan sampai terlantun jangan sampai yad. Okey, kun 4 harakat. Sini kita ada dengung hum min. Okey. Hum min. Okey, sini 4 harakat Sini dengung. Yang ni kita baca bila pagi semalam. Ni kelas kita sesi pagi semalam. Mim mati jumpa ba. Okey, dengung tutup mulut. Ni pun dengung tutup mulut. Tapi ini dengung tutup mulut, bibir perlu dikacip rapat. Tekan bibir. Ada tekanan pada kedua-dua bibir atas dan bawah. Ini dengung tutup mulut juga. Sama. Dua-dua ni dengung. Dua-dua ni kena tutup mulut. Tapi yang ni kena bibir dikacip rapat. Tekan. Yang ini tak. Bibir sekadar bersentuhan lembut aja. Ini kita dah cerita pagi semalam. Hum bi. Yang ni hum min. Beza Dua-dua dengung. Dua-dua tutup mulut. Tapi yang ni bibir kena kacip.
hum min. Yang ni bibir sekadar bersentuhan dengan lembut, nipis dan ringan je. Hum bi. Mim sabdu sama baca dengan yang ni. Ini pun sama, tekan bibir, kacip rapat bibir tu. Ini sama dengan yang ni. Lam ma hum min. Okey, sekali lagi kita ulang, jaga. Ni 4. Last kali pun kita baca dengan 4 Sekali lagi kita baca, ulang. Falamma ja'ahum. Jam 4 4, ya 2, a 2, ma 2. Okey. Za 2, ha 2. Okey. Okey, sekali lagi. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha. Saya pula semput. Kepenatan pula. Okey, ni nak kena jogging dengan Dr. Surya ni. Tak ada stamina. Asyik terberak kat rumah dah 2 bulan 3 bulan dah. Sekali lagi Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Okey, boleh seterusnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh ni tak ada bacaan 6 harakat. 4 harakat pun tak ada. Okey, semua 2, paling panjang 2 Wa ra'aitan dengung wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, ayat yang terakhir pagi ni insya-Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Biasa baca kan? Yang ni kita biasa baca ayat lazim disebabkan oleh kerana kita biasa masa kecil-kecil dulu kita berhenti kat sini. So ramai orang yang berhenti kat sini. Boleh berhenti tapi kena tahu kaedah cara berhenti lah. Ramai yang baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Boleh berhenti, tak ada masalah. Boleh. Tapi untuk pelajaran ni kita tak belajar berhenti lah. Tapi boleh je berhenti, tapi dengan syarat kena tahu kaedah cara berhentinya. Sebab topik kaedah berhenti ni kita akan pelajari dalam Iqra' 6 nanti. Bahagian akhir di Iqra' 6. Bagaimana membaca, membunyikan 2 huruf sakinah yang berturutan. Ra mati, ha mati. Itu topik dalam Iqra' 6 nanti. Dalam bahagian-bahagian akhir. Dalam helaian yang akhir nanti. Okey? So, kita cuba sambunglah kat sini. Kalau boleh jangan berhenti lagi lah. Untuk buat masa sekarang. So, nanti bila kita dah tengok topik ni nanti, baru kita boleh tahu kaedah bacaan ataupun kaedah nak membunyikan 2 huruf sakinah yang berturutan. Nanti dalam Iqra' 6 nanti insyaAllah. So, buat masa ni, hari ni, kita tak payah berhenti dah, sambung. Walaupun masa kecil-kecil dulu kita baca ayat lazim ni, kita selalu berhenti kan. Tapi untuk hari ni kita sambung dulu. Okey? Sekali lagi kita baca last one. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Okey, mim tak pakai Kalau duduk kat tengah bacaan baru kita pakai mim tu. Ini pun topik untuk Iqra' 6 nanti insya-Allah. Okey, so saya rasa sekadar itu saja. Pagi ni alhamdulillah kita mula baca tadi muka surat 27, 28, 29, 30. Alhamdulillah. Kita dah habis. Alhamdulillah pagi ni kita dah habis bacaan kita untuk buku 5. Alhamdulillah akhirnya kan. So insya-Allah malam nanti 9 malam. Okey, kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-42 dah. 43 sorry. Pagi ni 42. Malam ni masuk kelas kita yang ke-43. Kita dah tamat dah pengajian untuk buku Iqra' 5 ni dah habis. So malam ni insya-Allah kita masuk buku Iqra' 6. Muka surat pertama dengan topik yang baru yang lebih menarik insya-Allah. Bacaan dengung insya-Allah malam ni. Kita akan tengok sama-sama malam ni hukum bacaan dengung. Dalam Iqra' 5 kita dah belajar, kita dah baca itu, dah sama-sama baca. Dah bincang itu 2 kaedah bacaan dengung. Dalam Iqra' 6 banyak. Dalam Iqra' 6 ada banyak lagi. Lebih banyak lagi hukum bacaan dengung yang akan kita sama-sama baca dalam Iqra' 6. Dan kita akan tengok ada perbezaan. Setiap bacaan dengung ada persamaannya, tapi ada juga perbezaannya. So insya-Allah sama-sama kita akan tengok nanti dari Iqra' 6. Dari Iqra' 6 nanti kita akan tengok banyak lagi hukum-hukum bacaan dengung.
Okey, hukum bacaan dengung. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu malam nanti pada pertemuan yang ke-43 malam nanti. Masuk kelas kita yang ke-43, kita akan sambung bacaan di buku barulah, buku Iqra 6 dengan topik baru insya-Allah dengan lebih menarik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Mariam. Terima kasih juga Puan Ella. Okey. Sebelum berpisah, saya ada 2 pengumuman. Malam tadi saya dah umum satu. Saya buat ulang tayang lagi sekali. 2 pengumuman. Salah satunya saya dah umum malam tadi. Pengumuman yang pertama, tapi cuma ulang tayang untuk tuan-tuan dan perempuan, muslimin-muslimat yang baru first time khususnya ataupun yang tak ada malam tadi. Pengumuman pertama ialah untuk makluman ini khusus untuk sahabat-sahabat yang barulah, terutamanya untuk makluman. Sebelum Ramadan kita dah bermula sesi live ni, kelas setiap malam. Okey, daripada Ramadan, setiap malam tanpa miss. Sehinggalah kita cuti raya seminggu itu hari. Okey. Mulai minggu hadapan saya terpaksa umumkan ada 4 hari yang kita terpaksa umumkan sebagai hari cuti sebab saya terpaksa memenuhi permintaan untuk sesi talaqi musyafahah one to one 4 malam. So 4 malam kita terpaksa off lah, iaitu Selasa malam, Rabu malam, Khamis Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat malam, 9 malam. Okey, sebelum ni dah sebulan lebih kita memang buat sesi live setiap malam. Sebelum puasa, lepas puasa kita buat 9 malam. Masa Ramadan hari tu pukul 10 malam. Tanpa miss, kecuali kita cuti raya je lah hari tu. Okey. So mulai minggu depan saya terpaksa umum, kita terpaksa bercuti lah setiap minggu buat masa sekarang. Okey. Kalau ada perubahan akan datang, kita akan maklumkan balik. Cuma buat masa sekarang yang kita dapat confirmkan mulai minggu hadapan kita ada 4 hari lah cuti pada waktu malam. Yang mana sebelum ni kita memang on sesi live kita setiap malam. Mulai minggu hadapan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Saya ulang Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin macam biasa. Sabtu macam biasa. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sesi kita malam pukul 9 terpaksa kita off kan. Sebab saya terpaksa memenuhi permintaan untuk mengadakan sesi kelas talaqi musyafahah one to one. Ada permintaan di kalangan kita dalam ni. So saya terpaksa off 4 hari tu. Dan macam yang saya umumkan dah sebelum ni, sesi kelas kita pada Khamis malam dan Jumaat malam, saya ulang sesi kelas kita pada Khamis malam dan Jumaat malam pukul 9, saya dah bincang itu hari dan kita dah gantikan pada Sabtu pagi 9 dan juga pagi ni Ahad 9 pagi. Okey, sebenarnya sebab tu kita buat ni first time kita buat sesi pagi. Sabtu pagi semalam jam 9, hari ni pun Ahad pagi jam 9 juga. 2 kelas pagi ni kita adakan sebagai menggantikan kelas Khamis malam dan juga Jumaat malam yang saya terpaksa batalkan, yang saya terpaksa offkan lah. Sebab saya ada sesi kelas yang lain, talaqi musyafahah, sesi kelas one to one. Okey. So bermakna hari Sabtu dan juga hari Ahad kita ada 2 sesi lah. Pagi ni pukul 9, malam nanti pukul 9 juga. Semalam pun sama, pagi 9, malam pukul 9. Waktu yang sama, senang kita ingat kan. Okey. So maksudnya Sabtu 2 kelas, pagi 9, malam 9, malam. Ahad pun 2 kelas juga, pagi pukul 9, malam pun pukul 9. Okey. Sebagai menggantikan, yang malam tu memang jadual biasa. Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin tu itu memang jadual biasa. Memang kita punya jadual asal lah. Memang kita ada kelas sesi live malam tu. Cuma yang Sabtu pagi dan Ahad pagi je yang kita baru buat semalam dan juga hari ni. Dan insyaAllah kita akan continue lah pada minggu-minggu akan datang insyaAllah. Yang itu menggantikan kelas Khamis malam dan juga Jumaat malam. Malam tadi saya dah sebutkan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat berminat lah. Kalau tak berminat tak apa. Kalau sekiranya berminat, sekiranya berminat untuk saya adakan kelas gantian untuk sesi live kita Selasa malam dan Rabu malam. Kalau berminat untuk kita gantikan kelas tersebut Selasa malam, Rabu malam. Sebab Selasa malam dan Rabu malam mulai minggu depan saya ada sesi kelas yang baru, talaqi musyafahah one to one. So kelas FB live kita tak adalah Selasa malam, Rabu malam. Khamis malam, Jumaat malam kita tak ada juga, tapi kita dah buat kelas gantian pada Ahad pagi dan juga Sabtu pagi. Selasa malam dan juga Rabu malam kalau berminat untuk saya mengadakan kelas gantian, replacement class. Semalam tadi ada seorang, Cik Wan Malik tak silap saya, mencadangkan untuk digantikan pada hari Selasa pagi dan juga Rabu pagi. Tapi ada seorang je lah. So saya tunggu lagi feedback, maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh PM saya dekat Messenger kan. Boleh PM tepi, private message kan. Dekat Messenger boleh bagi cadangan lah. Kalau berminat untuk buat kelas gantian. Kalau tak minat tak apa. Kita cuti terus lagi tu. Okey. Ataupun boleh WhatsApp saya direct. Sebab dekat Facebook tu saya ada buat button baru. Klik je button WhatsApp tu terus direct kepada WhatsApp personal saya. Boleh bagi cadangan lah. Hari dan juga waktu yang
tuan-tuan rasa okey, ada kelapangan, sekiranya berminat untuk saya gantikan sesi kelas Selasa malam dan juga Rabu malam. Okey, setakat ni cuma ada seorang lah. Cik Wan Malik cadangkan digantikan pada Selasa pagi dan Rabu pagi. Saya masih menantikan lagi feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan sebab nak bincang dalam ni takut ambil masa panjang. So boleh PM saya dekat Messenger ataupun boleh WhatsApp personal saya. WhatsApp tu tak perlu save nombor telefon lah. Cuba klik je button WhatsApp sebab memang saya baru create button WhatsApp dekat Facebook ini. Klik je boleh terus direct WhatsApp personal handphone saya. Boleh bagi cadangan lah sekiranya berminat. Kalau tak ada permintaan, so kita umumkan Selasa dan Rabu tu memang cuti terus lah. Kalau ada permintaan, insyaAllah kita boleh buat kelas ganti. Hari dan waktu terpulang pada tuan-tuan. Saya insyaAllah boleh. InsyaAllah. Sekiranya tak ada clash lah. Sekiranya tak ada clash dengan mana-mana kelas, insyaAllah saya boleh. Okey. Okey, tu pengumuman saya yang pertama. Saya masa sikit lagi. Pengumuman yang kedua. Pengumuman yang kedua ni sebab ada ramai yang PM saya dekat Messenger. Okey. Ada ramai yang PM saya dekat Messenger. Menanya ke saya, menanya ke saya, ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang PM saya dekat Messenger FB Syifa Talqin Musyafahah Al-Quran ni, menanyakan sesi kelas Talqin Musyafahah Wan-Tuan. Sebab saya ada sebut kan, sebab sebenarnya sebelum PKP memang saya memang guru mengajar Al-Quran sepenuh masa, dan sebelum PKP memang saya mengajarkan kelas Talqin Musyafahah Wan-Tuan ni secara offline lah. Cuma bila start PKP, kelas tu terbantuk dah 2 bulan kat 3 bulan dah kan. So saya baru berjinak dengan online lah masa tu. Okey. Kemudian dalam masa seminggu 2 minggu ni lah, saya rasa dekat hampir 10 orang di kalangan kita yang dalam ni, yang join FB Live kita ni, bertanyakan saya, PM saya personal di Messenger kita, bertanyakan tentang sesi tersebut. Okey, ada yang berminat untuk tanya sesi tersebut. So saya ingat sebab saya tak tahu problem dekat WhatsApp saya ke, problem dekat handphone, sebab soalan yang sama. So jawapan juga agak panjang. So saya ingat sebab saya dah jawab seorang, saya ingat saya boleh copy paste tapi tak boleh. So saya nak kena jawab personal seorang-seorang tu, nak kena type panjang lebar tu, ambil masa kan. So saya jawab sekaligus je lah dekat sesi live ni. Okey. So bagi tuan-tuan dan perempuan yang bertanyakan saya soalan tentang sesi Talqin Musyafahah One-to-One, okey. Yang pertamanya, sebelum PKP saya memang buat sesi Talqin Musyafahah One-to-One secara offline sahaja. Online tak ada. Okey, online tak ada. Masa kita mula PKP, disebabkan oleh PKP, so semua kelas saya memang off. Memang lockdown habis semua kelas. Pada bulan yang kedua PKP, barulah saya mula berjinak-jinak dengan online Facebook ni. Kemudian barulah saya memulakan sesi kelas pengajian online. Okey. Tapi tak banyak lah. Okey. Maksudnya mulai sekarang saya ada 2 sesi lah. Satu, sesi kelas Talqin Musyafahah One-to-One secara fizikal, iaitu berdepan lah. Sama ada saya ke rumah tuan-tuan dan perempuan, ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh datang ke rumah saya. Ada 2 bentuk lah. Okey. Sama ada datang seorang-seorang, ngaji seorang-seorang boleh, ataupun sisi keluarga boleh, ataupun dengan kawan-kawan pun boleh. Okey. Yang keduanya, sesi Talqin Musyafahah One-to-One secara online lah. Saya gunakan platform Zoom ataupun platform WhatsApp video call. Okey. Ini untuk makluman. Ini kita baru bermula lebih kurang sebulan lebih lah yang lalu lah. Kita baru start guna platform Zoom ataupun WhatsApp video call. Okey. Itu kita baru mula lebih kurang sebulan, 2 bulan lah lebih kurang. 2 bulan yang lalu. Okey. So ada 2 pilihan lah. Untuk fizikal ni terhad lah untuk kawasan sekitar, sebab saya duduk di Bandar Baru Bangi, hanya terhad untuk kawasan sekitar Bandar Baru Bangi, Kajang, Putrajaya. Okey. Baru ni ada sahabat kita dalam ni, dia duduk di Melaka. Kalau di Melaka tak boleh buat kelas fizikal lah. Nak ke Melaka takkan nak jumpa kat Seremban pun jauh kan. Saya tu kena pergi pada option yang kedua lah. Okey, option yang kedua iaitu sesi kelas Talqin Musyafahah One-to-One secara online lah, guna platform Zoom ataupun WhatsApp video call. Okey. Okey, kemudian berkenaan dengan ada yang tanya saya tentang yurannya macam mana. So saya senang saya jawab sekaligus je lah. Nak type satu-satu saya ambil masa. So berkenaan dengan yuran, okey. Saya umumkan apa nak sebut istilah discount rate discount. Okey. Yang pertama disebabkan kita masih lagi dalam PKP. So saya faham lah. Sebab saya pun terjejas, dan saya yakin ramai orang terjejas dari segi ekonominya disebabkan oleh PKP ni.
Okey, so untuk meraihkan semua orang, termasukkan meraihkan diri saya juga. Okey, yang pertama, dalam keadaan kegawatan, kita kata kegawatan lah kan, semua orang boleh katakan hampir terkesan lah dengan ekonomi, dan saya pun memang terkesan teruk juga kan, sebab dulu kita punya kelas offline, bila start je lockdown itu hari, memang lockdown habis lah, dengan tiada kelas, tiada lah pendapatan kan. Okey, saya nak umumkan, apa nak sebut istilah dia, special discount lah sempena PKP ni. So untuk sesi kelas talaqi musyafahah one to one, okey, yurannya ialah RM25 bagi setiap satu sesi, setiap sesi 1 jam, lebih kurang 1 jam lebih lah. Okey, saya ulang yuran untuk sesi talaqi musyafahah one to one secara online guna platform Zoom ataupun WhatsApp video call, yurannya ialah RM25 bagi setiap sesi. RM25 bagi setiap sesi. Setiap sesi masanya ialah 1 jam. Okey, setiap sesi bersamaan dengan 1 jam. Jumlah pelajar, kalau untuk sesi online ni, sebab saya dah test itu hari, yang lebih sesuai, selesa, maksimum 3 orang lah. 3 orang. 4 orang termasuk saya. Sebab pada platform, pada skrin tu akan keluar 4 orang sekali serentak kan. Zoom pun sama, WhatsApp video call pun sama. So maksudnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat lah untuk attend sesi talaqi musyafahah one to one, sama ada boleh mengaji isi keluarga ataupun nak pakat dengan kawan-kawan pun boleh. Okey, maksimum 3 peserta lah. 3 peserta, 4 orang termasuk saya, bagi setiap sesi. Kalau sesi talaqi musyafahah one to one secara offline, saya tak ada had jumlah pelajar. Maksimum 6 orang 7 orang ada. Okey, 6 orang 7 orang ada. Cuma setiap orang dapat ngaji sikit-sikit seorang lah, bergantung lah kan pada masa tu. Okey, cuma untuk sesi talaqi musyafahah one to one secara online ni, saya terpaksa limitkan 3 orang aja, sebab saya dah test itu hari. Maksimum dia boleh pergi banyak sebenarnya, tapi dia akan keluar dalam skrin yang berbeza. So banyak skrin kita nak tengok. So satu skrin tu dia boleh keluar maksimum video muka kita 4 orang aja. Video call WhatsApp pun sama, Zoom pun sama. So saya dah buat testing tu hari. So saya putuskan kita limitkan kepada 3 orang peserta lah. 3 orang peserta bagi setiap sesi talaqi musyafahah online. 4 orang termasuk dengan saya. So ngam-ngam lah. Skrin kita tu dia akan bagi 4, akan keluar video 4 orang untuk kita mengaji. Okey. So yurannya ialah RM25 bagi setiap sesi. Bukan bagi setiap orang. Kadang ada orang confuse. Saya terpaksa huraikan, terangkan. RM25 bagi setiap sesi selama 1 jam. Satu sesi 1 jam, yurannya RM25. Macam tu. So seorang pun RM25. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakat dengan saudara, kawan keluarga kan, dengan anak, isteri ke, pun sama juga. Ataupun nak pakat dengan kawan-kawan kan, mungkin kawan kita ada seorang Bangi, seorang Terengganu, seorang Kelantan contoh, nak ngaji sekali dengan saya serentak waktu yang sama, boleh. So yuran tu boleh kongsi-kongsi lah maksudnya kan, macam tu. Tapi maksimum 3 orang peserta lah bagi setiap sesi online. 3 orang peserta bagi setiap sesi online, dan yurannya adalah RM25 bagi setiap sesi. Okey, bagi setiap sesi. Itu untuk tempoh promosi bagi tempoh PKP ni lah. Okey. So dah habis PKP, ekonomi dah balik asal, semua orang dah rancak, aktiviti dah kerja, aktiviti ekonomi dah okey balik, kita akan balik pada rate asal lah. Rate normal balik lah, normal rate. Itu untuk rate, special rate untuk PKP lah. Okey, sebagai meraihkan kekuatan ekonomi yang ada kan. Okey, sebab semua orang pun terkesan dengan ekonomi. So kita bagi diskaun sikit lah. Yang pertama, untuk bagi keringanan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berminat untuk attend sesi talaqi musyafahah one to one. Yang keduanya, untuk mengisi kekosongan jadual kelas saya lah. Kelas saya dah banyak kosong. Banyak kelas offline saya yang dah off terus. Okey. So untuk mengisi kekosongan tu, kita bagi special discount lah untuk PKP ni. Okay? So saya rasa sekarang itu saja. Kalau ada sebarang persoalan, kemusykilan ke tentang sesi talaqi musyafahah one to one tu, boleh, saya rasa PM susah sikit saya nak jawab. Saya pun tak tahu sebab apa, masalah problem telefon ke apa, saya tak pasti. Saya rasa better, sebab tu saya create button baru WhatsApp. So saya rasa lebih mudah untuk klik button WhatsApp tu lah. WhatsApp saya personal, WhatsApp lebih senang kan. PM saya tak tahu apa problem, macam susah sikit saya nak reply. Okay. So kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan yang berminat,
untuk tanya lebih lanjut berkenaan dengan sesi talqin musyafahah one-to-one secara online tu, boleh klik button WhatsApp dalam Facebook kita ni. Kat atas tu ada button WhatsApp, klik je button WhatsApp, boleh WhatsApp personal direct dengan saya lah, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita boleh bincang lagi lah lebih lanjut, insyaAllah. Okay, kita terbuka pada perbincangan, okay, insyaAllah. So sebelum kita berpisah, seperti mana biasa, yang pertama saya pohon jutaan kemaafan. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada sebarang kekurangan, kelemahan saya. Yang keduanya, saya pohon maaf juga sekiranya berlaku kesalahan, kesilapan bacaan. Kalau ada para asatizah yang bersama-sama kita dalam live ni, para tok guru, para orang alim ulama, kalau ada menyedari ataupun dapat mengesan kesalahan bacaan saya, mungkin ada kaedah penerangan saya mungkin ada yang tersilap, sudi-sudilah beri teguran. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Saya pun tak sempurna kan. Saya bukanlah orang yang sempurna. Kadang-kadang ada benda yang kita tahu, tapi kita mungkin tersasul, ada tersalah sebut kan. Ada juga mungkin benda yang kita masih lagi rasa tahu, tapi rupanya ada benda lagi yang kita tak tahu pun mungkin juga. Okay? Sebab kita bukanlah orang yang terbaik. Saya bukanlah orang yang terbaik. Kita ada ramai lagi sebenarnya pakar-pakar Al-Quran yang hebat kat luar sana. Okay? So cuma kita berkongsi apa yang terbaik, yang termampu, insya-Allah, supaya kita boleh sama-sama. Bukan tuan-tuan saja yang belajar. Saya pun sebenarnya turut belajar sama, dan sebenarnya saya hari ini pun masih juga belajar. Masih lagi terus belajar bacaan Al-Quran dengan guru saya setiap minggu. Masih lagi tanpa stop, non-stop. Walaupun saya mengajar, saya masih lagi belajar. Sebab pesan guru saya, dia kata sebaik-baik pelajar ialah pelajar yang mempelajari bacaan Al-Quran dan dia mengajarinya pula bila dia sudah pandai. Sebaik-baik guru Al-Quran pula ialah guru yang mengajar Al-Quran. Dan nama guru kan, guru saya kata sebaik-baik guru Al-Quran ialah guru yang mengajarkan Al-Quran dan dia tanpa henti, non-stop, terus belajar bacaan Al-Quran. Okay. So sebab kata guru saya sebenarnya, itu gambaran keluasan ilmu Allah. Itu baru kita cerita pasal topik bacaan Al-Quran saja. Kata guru saya, sebenarnya sampai mati, kalau kita nak belajar pasal bacaan, belum cerita pasal tadabbur, belum cerita pasal tafsir, belum cerita pasal ayat-ayat hukum, nak istinbat hukum dan sebagainya, usul fiqh dan sebagainya daripada ayat Al-Quran. Ini baru kita bincang sebut pasal kaedah ataupun ilmu bacaan Al-Quran saja. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak mendalami kaedah bacaan Al-Quran, guru saya umur 60 lebih pun masih lagi tidak pernah berhenti belajar membaca Al-Quran. Membaca tau. Bukan belajar tafsir. Belajar membaca Al-Quran, guru saya. Nanti saya akan perkenalkan guru saya pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Bila kita dah habis Iqra, kita akan masuk pelajaran bacaan Al-Quran nanti. Okey, dalam perbincangan sanad bacaan Al-Quran, saya akan perkenalkan guru saya dalam gambar lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. So saya rasa sekadar itu, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Minta maaf sekali lagi dah ambil masa yang panjang sebab saya terpaksa buat pengumuman tu. Sebab dah 2 minggu dah ada ramai yang tanya. Saya tak boleh nak reply. Okey. Ada problem dengan Messenger. Baru ni Cik Kamarul Zaman, lagi-lagi yang lain-lain saya lupa dah nama. Yang terbaru Cik Kamarul Zaman lah. Cik Kamarul Zaman je saya dapat reply. Yang lain saya tak tahu, ada problem sikit. So saya senang saya kumpulkan, saya jawab sekaligus lah dalam live kita ni. So bagi tuan-tuan yang berminat, kalau ada persoalan lagi ke ataupun nak bincang, boleh WhatsApp saya lah secara personal, insya-Allah. Kita boleh bincang lagi, insya-Allah. Okey. So sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Insya-Allah malam ni kita akan bersiaran malam ni dalam sesi kelas kita yang ke-43 malam ni. Pertemuan kita yang ke-43. Malam ni kita akan masuk buku baru Iqra 6 dengan pelajaran baru Perjalanan Dengung malam ni, insya-Allah. Muka surat 1 Iqra 6 malam ni pada pertemuan kita yang ke-43. So saya rasa sekadar itu. Terima kasih. Terima kasih Puan Rosyada. Okey, sekadar itu. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa malam nanti 9 malam lepas solat Isyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa malam nanti.